Baik, jadi hari ini dalam sejarah sekolah rendah kita akan belajar. Okey, kamu boleh lihat pada paparan di sebelah cikgu. Boleh? Bagus. Okey, baik. Jadi hari ini kita nak belajar unit 7. Okey, Kerajaan Melayu Awal, iaitu Kerajaan Melayu Awal di alam Melayu. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu ya. Okey, baik. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama 4.1.1 menamakan Kerajaan Melayu Awal di alam Melayu, dan 4.1.2 menyatakan lokasi Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. Okey, nampak kat situ ada dua ya. Satu alam Melayu dan satu kepulauan Melayu. Berbeza, dua-dua berbeza. Alam Melayu ni dia luas. Kepulauan Melayu dia lebih kecil sedikit. Okey, seumpama macam telur. Kamu tahu kan telur mata sapi tu? Yang putih itu, yang besar itu adalah alam Melayu. Manakala yang kuning, yang kecil di tengah-tengah tu merupakan kepulauan Melayu. Boleh? Okey, bagus. Baik. Jadi kita pergi satu persatu. Kerajaan Melayu Awal di alam Melayu. Okey, alam Melayu ialah kawasan yang merangkumi gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Okey, itu adalah alam Melayu. Macam cikgu cakap tadi, alam Melayu ni dia besar. Okey, baik. Kemudian terdapat beberapa buah kerajaan Melayu awal yang wujud di alam Melayu. Sebenarnya bukan sahaja di alam Melayu sebenarnya. Di seluruh dunia ni sebenarnya ada banyak sebenarnya kerajaan. Okey, tapi kita nak berbincang berkenaan dengan Kerajaan Melayu Awal. Okey, pandai. Baik, jadi cikgu teruskan. Kerajaan Melayu Awal di alam Melayu dibuktikan kewujudannya dengan peninggalan monumen. Sebut betul-betul. Pandai. Okey, jadi apa tu monumen cikgu? Ini dia. Monumen ialah bangunan yang dibina untuk memperingati sesuatu peristiwa yang sangat penting. Okey, jadi ingat monumen tu adalah bangunan. Pandai. Okey, baik. Jadi kita teruskan lagi. Sekarang cikgu nak ceritakan garis masa Kerajaan Melayu di alam Melayu. Okey, garis masa seperti yang kamu tahu, timeline. Okey, di abad pertama kita ada Kerajaan Funan. Okey, di abad kedua kita ada Kerajaan Champa, dan di abad kelima cikgu, kita ada Kerajaan Kedah Tua. Okey, dan di abad yang ke-6 kita ada dua kerajaan, iaitu Kerajaan Chitu dan Kerajaan Gangga Nagara. Okey, kemudian di abad ke-7 kita ada Kerajaan Sriwijaya, kemudian di abad ke-9 Kerajaan Mataram, di abad ke-10 Kerajaan Santubong, di abad yang ke-13 Kerajaan Majapahit, dan di abad ke-15 ada Kerajaan Berwas. Kalau kamu perhatikan semua kerajaan-kerajaan yang wujud pada zaman ini, kamu lihat ya, abad pertama, abad kedua ada kerajaan yang muncul. Di abad ketiga ada ke tak ada? Kamu rasa? Okey, jadi kamu lihat daripada garis masa ini, di abad kedua, di abad ketiga dia tak ada kerajaan. Sebenarnya ada, iaitu Kerajaan Champa. Maknanya pada abad kelima dia tumbuh kerajaan baru. Okey, Kerajaan Champa tu dia dah jatuh. Macam tu. Boleh? Okey, pandai. Jadi kita pergi satu persatu. Kita lihat kerajaan demi kerajaan. Kita pergi Kerajaan Funan terlebih dahulu. Okey, kita lihat. Kerajaan Funan ni dia berada pada abad pertama. Ini merupakan monumen yang membuktikan kewujudannya, iaitu tapak bandar Okio. Okey, kemudian kita lihat kedudukan dia. Kamu nampak tak Funan tu kat mana? Cuba lihat. Cuba kamu lihat. Ya, cuba perhatikan betul-betul. Kamu nampak kan? Ya, itu berada di utara semenanjung Malaysia dan di selatan Thailand. Okey, kamu nampak kan? Dan bersebelahan dengan Vietnam. Okey, jadi
Apa yang kamu lihat, okey, ini adalah bukti kewujudan kerajaan Funan. Okey, baik. Kemudian kita lihat pula, seterusnya kita lihat pula kerajaan Champa. Okey, kerajaan Champa berada pada abad kedua. Ini adalah bukti kewujudannya, iaitu Candi Ponagar. Okay, kedudukan dia sebelah kerajaan Funan. Kamu boleh nampak kan di lokasi yang cikgu tunjukkan ini. Kemudian kita ada pada abad kelima, kita ada kerajaan Kedah Tua. Dan buktinya adalah Candi Bukit Batu Pahat Lembah Bujang. Siapa yang duduk kat Kedah tu bolehlah mengunjungi Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang ini. Okey. Dan ini dia punya pusat pemerintahan pada zaman itu adalah Sungai Mas dan Pangkalan Bujang di Lembah Bujang, Kedah. Kamu boleh nampak kan gambar raja tu, peta tu? Okey, bagus. Dan pada abad yang ke-6, kerajaan Chitu, kita ada dua kerajaan, okey, iaitu kerajaan Chitu. Dan kita lihat ini merupakan gambaran. Sebabnya pada kerajaan Chitu ini kajian dan juga bukti kewujudannya sangat sedikit yang mengkaji tentang kewujudannya. Okey, baik. Jadi di manakah kerajaan Chitu itu? Ya, dia sebenarnya di Tanah Merah, Kelantan. Chitu itu sendiri membawa maksud Tanah Merah. Okey, merupakan kerajaan yang kaya raya pada zaman itu sebenarnya. Sebab pada zaman itu kerajaannya raja memakai barangan kemas sebagai perhiasan. Hanya raja je. Okey, kalau rakyat biasa yang nak memakai barang kemas, dia kena meminta izin dan kebenaran daripada raja ataupun berkenan daripada raja. Okey, baik. Jadi kita terus pergi ke kerajaan Gangga Negara. Sebab di abad ke-6 ni ada dua kerajaan, iaitu Chitu dan Gangga Negara. Gangga Negara tu kerajaannya di mana? Okey, ini adalah bukti yang menunjukkan kewujudan kerajaan Gangga Negara, iaitu penemuan patung Avalokitesvara. Okey, di manakah mereka temui? Ya, mereka temuinya di Bidor dan juga di Pengkalan di Ipoh, Perak. Okey, baik. Jadi kamu boleh nampak juga petanya berada di Perak. Gangga Negara tu di Perak. Okey, baik. Jadi kita teruskan. Pada abad ke-7 pula kerajaan Sriwijaya. Okey, kerajaan Sriwijaya, bukti kewujudannya ditemui adalah Candi Muara Jambi. Okey, Candi Muara Jambi. Okey, dia berada di mana? Dia berada di Lembah Sungai Musi, Sumatera. Okey, Sumatera tu kat mana? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Pandai. Sumatera itu di Indonesia. Pandai. Kita teruskan. Pada abad ke-19 wujud pula kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ni apa buktinya? Ya, kita ada Candi Prambanan. Okey, kamu lihat peta kerajaan Mataram, dia berada di Jawa Tengah. Pandai. Jadi kamu lihat Candi Prambanan berada di Jawa Tengah. Okey, di bawah Sumatera. Pandai. Okey, baik, kita teruskan lagi. Kerajaan seterusnya pada abad ke-10, kita ada kerajaan Santubong. Okey, ini adalah Gunung Santubong. Sebenarnya ada cerita di sebalik kewujudan kerajaan Santubong ni. Kalau nak tahu, kamu boleh baca, kamu boleh cari dekat Google. Kamu just type kerajaan Santubong. Okey, baik. Jadi kita lihat kedudukannya berada di Sarawak, di hujung Pulau Borneo sebenarnya, iaitu di Sungai Sarawak. Kemudian kita pergi abad ke-13, kita ada kerajaan Majapahit. Ini dia candi ataupun bukti kewujudan tentang kerajaan Majapahit ini, iaitu Gapura Bajang Ratu. Apa dia Gapura tu? Okey, Gapura ialah pintu gerbang istana ataupun
Queen. Okey, baik. Jadi kedudukan Kerajaan Majapahit ialah di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Ngomong Jawa. Okey. Jadi Kerajaan Majapahit. Kemudian kita pergi ke Kerajaan Beruas yang wujud sekitar abad ke-15. Okey, ini dia yang membuktikannya monumen-monumen yang dijumpai di negeri Perak kebanyakannya disimpan dalam Museum Beruas. Okey, Beruas tu apa dia? Beruas tu diambil daripada sempena pokok beruas. Jadi kedudukannya juga adalah di Perak, negeri Perak. Okey, boleh. Ramai yang tanya, cikgu, candi tu apa? Kan? Okey, candi ataupun kamu nampak tadi monumen yang telah cikgu tunjukkan tu, candi adalah satu tempat yang untuk kita ataupun penduduk pada zaman itu melakukan ibadah. Okey, maknanya satu tempat yang suci lah. Semakin besar candi itu, semakin gah kerajaan yang ditunjukkan ataupun pemerintahan pada zaman itu. Okey, baik. Jadi, secara kesimpulannya, kerajaan ni wujud bermula dari penempatan ataupun pertempatan kecil, kemudian dia berubah menjadi pelabuhan dan berkembang pesat menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan awal Melayu terletak di kawasan yang sangat strategik, iaitu di pesisir pantai yang memudahkan perhubungan. Lokasi ini membolehkan kerajaan Melayu awal berkembang maju dan juga makmur. Okay, baik. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kamu boleh jawab soalan kuis yang cikgu sediakan dekat link description di bawah video ini. Okey, kamu boleh lihat. Dekat bawah video ini juga ada banyak butang. Ada butang like, ada butang komen, ada butang subscribe, ada gambar loceng. Jadi cikgu harapkan kamu semua boleh tekan like, boleh tinggalkan komen, kata terima kasih cikgu dan dan kamu boleh share video cikgu ini untuk mendapat pahala, memberitahu ke kawan-kawan yang lain supaya kawan-kawan lain boleh belajar sama. Dan kamu juga boleh tekan butang subscribe tu menandakan kamu menyokong Cikgu Jumrah. Okey, baik. Jadi sebelah butang subscribe tu ada bentuk loceng. Apa fungsi dia? Kamu tekan, hidupkan bentuk loceng tu untuk menjadikan kamu orang yang pertama mendapat berita mengenai video-video Cikgu Jumrah. Okey, jadi itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.